Okey. Sekarang ni kita nak tengok pewarisan thalassemia. Penyakit thalassemia ya. Okey. Nampak clear tak? Okey, untuk thalassemia ni pun cikgu dah ringkaskan nota untuk awak. Okey, contoh tengok nota cikgu ni. Kita ni penyakit thalassemia, nanti kita tengok. Sekejap, okey. Jadi nanti awak buat nota macam ni lah. Okay, thalassemia adalah sejenis penyakit pewarisan. Maksudnya boleh diturunkan daripada datuk ke anak dia, ke cucu dia. Penyakit yang diwarisi. Punca dia adalah telah berlakunya mutasi gen. Telah berlakunya mutasi gen pada autosom, iaitu autosom yang ke-11 ataupun autosom yang ke-16. Mutasi gen. Ya. Kesan daripada mutasi ini, seseorang itu akan mempunyai hemoglobin yang tidak normal. Hemoglobin dia tak normal. Hemoglobin tu apa dia? Hemoglobin tu adalah pigmen merah dalam sel darah merah. Pigmen merah. Kalau kita tengok sel darah merah kita macam ni kan. Pigmen merah ni tak normal. Pigmen merah ni, pewarna merah ni, hemoglobin tu adalah pigmen merah. Bila kata pigmen tu pewarna lah, dia punya hemoglobin dia tak normal. Kalau hemoglobin dia tak normal, dia ada masalah untuk mengangkut oksigen. Sebab hemoglobin ni lah yang akan combine dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Tapi hemoglobin dia macam cacat sikit. Macam tak sempurna. Jadi tak efisien pengangkutan. Dia tak boleh nak mengangkut oksigen dengan cukup. Tu dia. Tengok lagi sekali. Yang kedua, kesan dia, mungkin ini dapat kesan daripada mutasi gen tadi. Yang pertama, hemoglobin dia mungkin tak normal. Ini boleh menyebabkan kurang bilangan hemoglobin. Kesan yang kedua, mungkin hemoglobin dia sikit. Jadi tak cukup untuk mengangkut oksigen. Yang ketiga, mungkin boleh jadi saiz sel darah merah dia lebih kecil. Saiz sel darah merah tu lebih kecil. Dan yang keempat, sel darah merah tu berwarna agak pucat. Ini adalah kesan-kesan daripada mutasi ni. Okey. Bila kita sebut thalassemia, dia ada dua jenis. Satu, thalassemia minor, yang kita katakan sebagai pembawa. Thalassemia minor ni, dia ada allele resesif, tapi dia tak ada tanda. Dia tak ada tanda thalassemia, tapi dia ada allele resesif. Dia bawa allele resesif, tapi dia tak mengidap. Yang kedua, thalassemia major. Ini pengidap. Maksudnya kalau pengidap ni, dia bawa kedua-dua allele resesif. Minor, pembawa. Major, pengidap. Minor, ada satu saja allele resesif. Untuk major, ada dua allele resesif. Jelas Okey, simptom pesakit thalassemia: sentiasa letih dan pucat, suka sesak nafas, ada perubahan pada bentuk tulang muka dia sejak dia berumur 3 hingga 18 tahun. Jadi nampak macam lain sikit raut wajah orang sakit thalassemia. Okey. Yang ni tolong tulis nota ini. Tolong tulis sebab cikgu dah ringkaskan untuk awak.
Seterusnya kita nak tengok pewarisan penyakit thalassemia. Okay, contoh macam ni. Dalam buku teks pun ada. Tapi macam dalam buku teks tu bagi saya susah sikit saya nak faham. Saya rasa awak pun macam tu juga. Jadi cikgu dah senangkan awak. Saya dah cuba senangkan awak. Okey. Ini adalah 2 induk. Kalau kita boleh tengok kat sini. Yang ni mungkinlah si ayah. Mungkin. Yang ni adalah si ibu. Betul lah ni. Yang pakai skirt kembang ni mungkinlah ibu dia kan. Okay, ni. Sana ayah, satu ibu. Dia buat sebelah color lain. Sebelah color lain tu maksudnya mereka ni adalah jenis pembawa. Si ayah adalah pembawa thalassemia, kahwin dengan isteri dia juga pembawa thalassemia. Okey, saya nak beritahu kat sini. Untuk penyakit thalassemia, you bebas nak pakai huruf apa. Bebas, suka hati nak pakai huruf apa. Kat sini cikgu pilih huruf T. Cikgu pilih huruf T untuk alel dominan. Dan alel T kecil untuk alel resesif. Suka hatilah nak pakai huruf apa pun. Nak pakai huruf A ke B ke. Okey. Pembawa adalah jenis heterozigot. Sebab dia kata dalam pembawa ada satu saja alel resesif kan. Ni kan ada satu saja alel resesif. Satu lagi alel dominan. So dia pembawa. Ibu pun pembawa. Jelas? So kedua-duanya adalah pembawa thalassemia ataupun kita kata thalassemia minor. Kalau tengok gambar rajah ni, kita pun fikir macam mana boleh dapat anak macam ni kan? Macam mana dapat anak macam ni, macam ni. Okay, kita tengok gambar rajah yang bawah ni. Okay, si ayah ni tadi menghasilkan 2 jenis gamet. Yang bawa satu alel T besar, satu lagi yang bawa alel T kecil. Thalassemia ni sebenarnya punca dia disebabkan oleh alel resesif. Cikgu tekankan lagi sekali. Thalassemia ni puncanya disebabkan oleh alel resesif. Okay. Kahwin dengan si ibu. Ibu pun thalassemia minor. Menghasilkan 2 jenis gamet, T besar dan T kecil. Sekarang persilangan macam biasalah. Sekiranya berlaku persenyawaan, kita pun silang-silang macam ni. Kita pun akan dapat anak macam ni. Okay. Anak yang mereka boleh dapat adalah anak. Dia boleh dapat anak yang normal, bebas daripada thalassemia. Bebas. Ni anak yang ni. Anak ni bebas. Tak mengidap thalassemia. Kalau gamet ini jumpa dengan gamet yang ni. Kita mana tahu kan. Sebab persenyawaan berlaku secara rawak. Kita tak boleh pilih gamet lelaki yang ni. Kita cantumkan dengan gamet perempuan yang tu. Yang ni kita tak boleh buat. Yang ni dia berlaku secara rawak. Kita pun tak tahu. Nasib baiklah kalau dapat anak yang macam ni. Kalau gamet ayah yang ni jumpa dengan gamet mak yang ni, memang nasib baik. Anak dia akan selamat. Tetapi kalau gamet ayah yang ni bersenyawa dengan gamet ibu yang ini, dia akan dapat anak yang macam ni. Anak yang bergenotip T besar T kecil. Ataupun yang membawa gen heterozigot. Anak ni adalah thalassemia minor. Dia tak mengidap, tapi dia pembawa. Sebab dia ada satu alel resesif. Okay. Okay, yang ni selamat. Habis dah yang ni. Kita try yang ni pula. Kita try yang gamet ni. Kalau gamet ni jumpa dengan gamet si ibu yang ni, kita pun dapat macam tadi juga. Thalassemia minor. Dia bukan pengidap, pembawa saja. Yang paling bahaya sekali kalau gamet ayah yang resesif ni bersenyawa dengan gamet ibu yang juga resesif. So,
Ini adalah genotip homozygote recessive. Okey. Jadi T kecil itu adalah thalassemia. Jadi ciri thalassemia itu akan ditonjolkan. Jadi anak ini adalah ini pengidap thalassemia. Yang warna biru gelap ni pengidap. Yang ni bebas. Yang ni setengah-setengah pembawa. Ni pun pembawa. So ada kemungkinan pasangan ini boleh mendapat anak thalassemia. Jadi orang yang mengidap thalassemia minor ni, kita kalau boleh kita elakkan dia berkahwin dengan pengidap thalassemia minor juga. Kita nasihatkan mereka supaya tidak meneruskan perkahwinan. Contohnya bila mereka ni buat counselling genetik, so kita kata kemungkinan kalau pasangan ini berkahwin, awak akan mendapat anak thalassemia. Okey. Jadi orang yang pengidap orang yang jenis pembawa ni, dia kena kahwin dengan orang yang memang tak ada langsung thalassemia. Jadi dia tak akan dapat anak pengidap. Pembawa ni tak apa lagi, tapi pengidap dia. Okey. Jelas? Ni situasi. Kalau saya tunjukkan dalam buku teks ni kalau awak boleh refer buku teks, boleh link dengan buku teks, ini adalah situasi yang kedua. Iaitu muka surat 246. Ni situasi yang kedua. Cikgu tengah bincangkan ni. Sekarang kita tengok situasi yang pertama. Ni situasi yang pertama. Buku teks saya tulis situasi 1, situasi 2. Situasi yang pertama ni. Okey. Si ibu pengidap, sama dia terbalik lah, tapi sama je ni. Kat sini si ibu adalah pembawa, si ayah normal. Dalam buku teks tu terbalik, tapi sama je. Okey. Bila si ibu ni pembawa, dia punya genotip dia adalah T besar T kecil. Ayah normal. Ayah normal, dalam normal tak boleh ada allele resesif. So T besar T besar. Macam ni. Macam ni. Kan? Si ibu tadi menghasilkan dua jenis gamet. T besar dengan T kecil. Dan si bapa menghasilkan satu jenis gamet saja T besar. Berlakulah persenyawaan. Gamet bapa T besar ni katalah tersenyawa dengan gamet ibu T kecil. T besar. Ni ibu, ni bapa. Saya silap. Gamet ibu yang ni tersenyawa dengan gamet bapa yang ni. So anak ni adalah bebas daripada thalassemia, memang bebas. Tapi kalau gamet si ibu yang T kecil ni tersenyawa dengan gamet bapa T besar, pasangan ini boleh mendapat anak yang pembawa thalassemia ataupun thalassemia minor. Okey. Jadi tak adalah anak mereka tu yang mengidap thalassemia, hanya setakat pembawa saja. Jadi kita nasihatkan individu yang macam ni kahwin dengan orang yang macam ni. Kalau dia kahwin T besar dengan T kecil juga, dia akan dapat macam ni, situasi yang kedua. Chances untuk dapat anak thalassemia tu ada. Tapi kalau yang macam situasi satu ni, tak ada. Confirm tak ada. Hanya pembawa saja. Okey? Jadi tolonglah salin yang ini sebagai nota. Dan juga ini pun sebagai nota. Okey? Jelas? Awak tulislah kat sini. Pengidap. Ini
normal. Thalassemia normal. Yang ni pengidap thalassemia. Tulislah. Saya ringkaskan saja ni sebab saya nak terang je. Nanti kalau awak nak buat nota, kena yang lengkap lah nota awak tu, sebab nanti awak nak refer lain kali senang awak nak faham. Okey? Kita berhenti kat sini dulu.